Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk artikel saya yang bertajuk cadangan melokalisasikan zakat di institusi masjid dalam menangani cabaran pandemik COVID-19. Untuk bagi pengenalan, PPZ merupakan badan tunggal berautoriti dalam melaksanakan tugas pemungut zakat di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, menyerahkan wang tersebut kepada pihak mawin. Dan dalam pengenalan juga kita membincangkan fungsi masjid dan kita membandingkan fungsi masjid yang ada pada zaman Rasulullah dan fungsi masjid yang ada pada zaman sekarang. Fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW lebih meluas berbanding dengan fungsi masjid yang ada pada zaman sekarang. Masjid pada zaman tersebut merupakan satu institusi utama yang menyentuh berbagai aspek dalam pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Okey, ciri-ciri yang diketengahkan dalam kajian ini, ciri-ciri yang terdapat pada masjid yang diketengahkan dalam kajian ini adalah lokaliti masjid tersebut. Maksud lokaliti yang terdapat pada institusi masjid dan peranannya yang besar, terutama pada zaman Rasulullah ketika itu, merupakan faktor utama yang menyumbang kepada keberkesanan masjid dalam mengutip dan meneruskan dana zakat pada zaman Rasulullah SAW. Jadi, konsep lokaliti yang penting dalam sistem urus takbir pengurusan zakat. Terutama dalam kajian inilah kerana lokaliti memainkan peranan yang penting dalam memudahkan dan membantu golongan pembayar zakat untuk membayar zakat dan meningkatkan dana kutipan zakat di wilayah persekutuan. Okey, lokalisasi pengurusan zakat pula bermaksud penurunan kuasa oleh pihak PPZ kepada institusi masjid untuk mengutip zakat daripada masyarakat tempatan. Bermakna institusi masjid akan menjalankan tanggungjawab mengutip dana zakat, seterusnya menyerahkan dana tersebut kepada pihak mawin untuk diagihkan kepada asnaf yang berkaitan. Namun dalam kemulut pandemik COVID-19 memberikan kesan kemelesetan kepada ekonomi negara, kemungkinan KDNK negara ataupun keluaran dalam negara kasar akan berkembang antara negatif 2% hingga 0.5% akibat kesan negatif penularan virus COVID-19 dan juga penjajahan komoditi harga minyak mentah di peringkat global. Dan kesan COVID-19 tersebut, kesan negatif tersebut akan memberikan kesan kepada kutipan ke atas institusi zakat, terutama kutipan zakat. Dari segi bilangan asnaf akan meningkat, terutama pasca COVID-19. Apabila COVID-19 berakhir, golongan asnaf akan meningkat dan bilangan pembayar zakat juga akan terkesan kerana ada kebanyakan mereka yang kehilangan pendapatan dan mempunyai pengurangan gaji dan sebagainya. Oleh itu akan berlaku ketakseimbangan antara kutipan zakat dan agihan zakat. Tambah pula akibat COVID-19, institusi zakat terpaksa melakukan bajet tambahan ataupun bantuan kepada asnaf yang terkesan kepada COVID-19 dan memungkinkan institusi zakat di sesebuah negeri akan menghadapi defisit dalam dana zakat mereka yang sedia ada. Dan di situ lokalisasi masjid memainkan peranan yang penting untuk meningkatkan kutipan zakat di sesebuah negeri. Lokalisasi masjid bermaksud melokalisasikan kutipan zakat di masjid. Dan perkara ini dilihat mampu meningkatkan jumlah kutipan zakat sekaligus dapat membantu ekonomi asnaf yang meningkat pasca COVID-19. Okey, untuk kajian lepas, analisis yang dilakukan oleh Nasution dan lain-lain terhadap cadangan masyarakat tempatan menemukan bahawa mereka menginginkan pihak urus takbir zakat melatih imam masjid yang dilantik secara formal supaya lebih mahir dalam pengurusan sistem komputer. Dilatih imam masjid perlulah dilatih supaya tidak berlaku kesilapan dalam mencatat dana zakat yang dibayar oleh pihak pembayar zakat. Dan terdapat juga kajian yang dilakukan oleh Persadiran adalah berkenaan sentralisasi dan desentralisasi agihan zakat di Indonesia menemukan bahawa desentralisasi urus takbir zakat merupakan kaedah yang paling sesuai digunakan untuk mencapai tujuan pensyariatan zakat itu sendiri, iaitu membasmi kemiskinan, kerana desentralisasi memberikan kelebihan kepada institusi zakat untuk menembus agihan dan juga kutipan ke dalam peringkat karya, mukim ataupun daerah dan juga daerah.
Dan menurut Owolabi, Yusuf dan Madrus juga, model perbadanan zakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mampu mempengaruhi jumlah kutipan zakat seperti faktor kepercayaan, kerelaan membayar zakat, membayar melalui institusi zakat, dan juga kemudahan kutipan dan agihan yang disediakan oleh institusi zakat. Semua ketiga-tiga faktor ini akan memberikan kesan yang positif pada institusi zakat, dan faktor tersebut terdapat pada institusi masjid yang mana menyediakan lokaliti, iaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat tempatan, dan juga faktor kepercayaan amat tinggi masyarakat terhadap imam dan bilal masjid. Jadi institusi masjid memang lengkap untuk menjalankan tanggungjawab sebagai penolong amal kepada institusi lembaga zakat negeri. Okey, permasalahan kajian yang utama adalah PPZ melaporkan terdapat peningkatan dalam jumlah kutipan zakat di wilayah persekutuan. Namun peningkatan tersebut tidak mencapai tahap yang optimum. Jumlah kutipan zakat masih boleh dipertingkatkan melalui campur tangan pimpinan imam dan bilal dalam memberikan kefahaman ilmu agama agar kepentingan zakat kepada masyarakat setempat. Maksud imam dan bilal masjid mampu memimpin dan memberikan pengaruh kepada masyarakat tempatan, terutama pembayar zakat di peringkat daerah ataupun di karya untuk melakukan pembayaran zakat sekaligus meningkatkan kutipan zakat ke tahap yang optimum. Namun, kemacetan ekonomi juga akibat penularan pandemik COVID-19 juga meningkatkan jumlah bilangan asnaf yang ada di setiap negeri, terutama ketika pasca COVID-19. Jadi, pihak institusi zakat perlu respon kepada peningkatan asnaf dengan meningkatkan lagi kutipan dalam membantu pihak mawib untuk mengagihkan kepada golongan asnaf yang semakin bertambah, terutamanya ketika pasca COVID-19. Objektif kajian terdapat 3, iaitu kajian cabaran dan cadangan. Objektif kajian yang utama adalah mengkaji kemampuan institusi masjid dalam mengurus kutipan zakat dan menjalankan tanggungjawab mereka sebagai penolong amal. Dan cabaran yang dikenal pasti pula mengenal pasti cabaran pelaksanaan lokalisasi kutipan zakat di masjid. Dan untuk cadangan, kita akan melantik imam dan bilal masjid sebagai penolong amal pihak institusi zakat. Okay. Untuk metodologi, yang pertama, kajian ini dijalankan secara kualitatif melalui temubuat, perujukan, dan pembacaan bahan bacaan seperti artikel jurnal, buku, dan lain-lain lagi. Kemudian, maklumat juga dikutip melalui temubuat bersama informal daripada pihak PPZ, pegawai PPZ itu sendiri. Dan yang ketiga, hasil temubuat tersebut dianalisis secara deskriptif untuk dijadikan sebagai hasil kajian. Okey, untuk bahagian hasil kajian, antara isu dan cabaran yang dikenal pasti adalah isu yang pertama, cabaran yang pertama adalah memecahkan ruang lingkup masyarakat terhadap institusi masjid. Masyarakat sekarang menganggap masjid hanyalah sebagai tempat ibadah ataupun tempat ilmu pengetahuan dan tidak menganggap masjid sebagai tempat ekonomi untuk mereka membantu menyalurkan bantuan kepada institusi masjid dan seterusnya. Bantuan tersebut sampai kepada asnaf yang memerlukan di peringkat tarikh-tarikh atau masjid. Dan isu yang kedua adalah mengubah pemahaman asnaf terhadap konsep zakat. Ini bermaksud mengubah pemikiran asnaf yang hanya mahu mereka mendapat bantuan daripada institusi zakat sepanjang mereka hidup ataupun setiap bulan. Mereka tidak mempunyai keinginan untuk mereka keluar sendiri daripada golongan asnaf dan membantu untuk menjadi dan membantu orang lain, asnaf lain yang lebih malang daripada mereka sendiri. Mereka hanya mahu menunggu bantuan sampai kepada mereka pada setiap bulan. Dan ini merupakan antara isu yang perlu dihadapi oleh institusi zakat di setiap negeri. Okey. Terdapat 2 faktor lantikan imam dan bilal sebagai penolong amal. 2 faktor yang penting adalah kepercayaan dan lokaliti. Untuk kepercayaan, pegawai masjid yang terdiri daripada imam dan bilal masjid akan menjadi sumber rujukan masyarakat tempatan kerana mereka mempunyai asas ilmu agama yang tinggi. Dan disebabkan itu, masyarakat lebih percaya kepada mereka dan akan cenderung untuk membayar zakat jika mereka ini dilantik sebagai penolong amal. Dan konsep lokaliti juga
Cadangan pengantikan pegawai masjid sebagai penolong amil bertujuan bagi meluaskan lagi mekanisme kutipan dan dakwah zakat kepada golongan sasar yang terdiri daripada ahli karya dan komuniti masyarakat setempat. Melokalisasikan kutipan zakat di masjid akan membuatkan dan akan meningkatkan lagi jumlah pembayar zakat kerana imam dan masjid yang berada di lokaliti tempatan dapat meningkatkan kesedaran pembayar zakat sehingga ke peringkat daerah mungkin ataupun karya-karya. Okey, mekanisme pelaksanaan kutipan zakat dan pengurusan penolong amil. Mekanisme pertama adalah tauliah dan lantikan penolong amil. Bagi seksyen dalam Akta Kesalahan Jenayah Syariah seksyen 33 menyatakan bahawa amil zakat perlu bertauliah daripada dan mendapat tauliah rasmi daripada institusi zakat negeri. Jadi imam dan bilal masjid perlu diberi pentauliahan daripada pihak PBZ dan juga Mawib supaya Akta Kesalahan Jenayah Syariah ini tidak dilanggar dan mematuhi akta tersebut. Dan imam dan masjid yang diberi tauliah akan dipantau secara berkala oleh pihak PBZ dan juga Mawib untuk melihat adakah mereka bekerja secara efisien atau tidak. Untuk pengurusan kutipan pula, pihak imam dan bilal masjid akan dibekalkan dengan resit sementara untuk mencatat jumlah kutipan yang diberikan kepada mereka oleh pembayar zakat di peringkat karya ataupun masjid. Dan kemudian dalam masa 3 hari bekerja, mereka akan memberikan resit tersebut kepada pihak Mawib dan pihak Mawib dalam masa 2 hari selepas itu akan memberikan resit rasmi kepada pembayar zakat. Oleh itu, pembayar zakat akan mendapatkan resit rasmi tersebut dalam masa 5 hari bekerja. Dan untuk tujuan keselamatan, pihak imam dan bilal masjid selaku penolong amil akan dibekalkan dengan peti besi untuk menyimpan wang pembayaran zakat daripada masyarakat setempat. Dan untuk kos tanggungan operasi penolong amil, kos tanggungan yang perlu ditanggung oleh pihak institusi zakat adalah seperti kos tanggungan menyediakan peti besi, dan antara cadangan yang diketengahkan adalah 10 unit peti besi akan diberikan kepada imam dan bilal masjid yang berharga sebanyak 600 satu unit. Dan secara total RM6,000 akan diperuntukkan untuk membelajarkan kepada peti besi untuk tujuan keselamatan. Dan di samping itu terdapat juga kos tambahan seperti latihan yang akan diberikan kepada imam dan masjid dalam penggunaan sistem komputer untuk membantu mereka mencatat dan melakukan kerja mereka sebagai penolong amil. Ke perbincangan. Dari segi penjimatan kos, pihak institusi zakat tidak perlu lagi membina ataupun memberikan pejabat rasmi kepada imam dan bilal masjid kerana kebanyakan mereka sudah disediakan dengan pejabat untuk untuk mengurus tadbir institusi masjid itu sendiri. Dari segi penjimatan kos, pihak institusi zakat telah menjimatkan kos dari segi pembinaan pejabat untuk imam dan bilal masjid melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai penolong amil. Dan juga institusi zakat juga perlu memberi latihan kepada mereka sama ada penggunaan sistem komputer ataupun memberikan latihan kepada mereka seperti kursus untuk memahami lebih mendalam tentang konsep zakat itu sendiri. Dan juga lokaliti institusi masjid juga bermain peranan yang penting dalam meningkatkan jumlah kutipan zakat di wilayah persekutuan terutama di kawasan seperti Karyah dan juga Mukim. Dan dalam kemelut COVID-19 juga, lokaliti institusi masjid memainkan peranan yang sangat penting kerana dalam fasa pelaksanaan PKP,
pembayar zakat terkesan dan mereka tidak dapat pergi ke pejabat-pejabat institusi zakat untuk melaksanakan tanggungjawab pembayaran zakat. Dan ketika pasca COVID-19 juga kemungkinan kerajaan juga memberi cadangan agar mass gathering ataupun himpunan beramai-ramai tidak dilakukan, dan perasaan takut masyarakat tempat itu sendiri akan memberikan kesan kepada jumlah kutipan yang akan dikutip oleh pihak institusi zakat. Jadi lokaliti institusi masjid yang berada di sehingga ke tahap ke peringkat karya amat membantu dalam meningkatkan proses kutipan zakat, terutama ketika pasca COVID-19 yang mana pembayar zakat boleh membayar zakat di institusi-institusi masjid tempatan mereka dan tidak perlu keluar ke kawasan lain untuk membayar zakat. Dari segi penambahan pembayar zakat juga, imam dan bilal masjid boleh memimpin ataupun memberikan kesedaran kepada masyarakat tempatan, terutama pembayar zakat, untuk membayar zakat dan melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai umat Islam. Dan hal ini akan menyebabkan berlaku penambahan pembayar zakat di negeri wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di samping itu juga, penambahan pembayar zakat ini akan memberikan kesan positif kerana dapat mengelakkan defisit dana zakat negeri pihak mawid daripada berlaku, kerana kemungkinan di fasa pasca, terutama pasca COVID-19, akan memberikan penambahan kepada golongan asnaf. Jadi rasional pelantikan imam dan bilal masjid sebagai penolong amil berupaya menambahkan lagi pembayar zakat seterusnya, meningkatkan lagi kutipan zakat ke tahap yang optimum. Dapatan kajian ini, implikasi dasarnya menambah lagi alternatif kepada institusi zakat, terutama di wilayah persekutuan, dalam meningkatkan kutipan zakat. Namun, kajian lain perlu dilakukan bagi melihat keberkesanan lokalisasi institusi masjid dalam urus takbir zakat di setiap negeri, kerana urus takbir zakat adalah berbeza untuk negeri. Jadi, lokalisasi hanya mungkin relevan kepada beberapa negeri sahaja dan mungkin juga tidak relevan kepada negeri-negeri lain. Jadi ini memerlukan kajian yang lebih lagi untuk mengkaji relevannya melokalisasikan urus takbir zakat di setiap negeri. Okey, secara kesimpulannya, konsep penolong amil mampu meningkatkan jumlah kutipan zakat di wilayah persekutuan ke tahap yang optimum. Lokaliti institusi masjid yang lebih dekat dengan masyarakat setempat dan konsep yang tinggi merupakan faktor yang penting yang perlu diberikan tekanan terhadap masjid, kerana mereka merupakan elemen yang penting dalam meningkatkan jumlah kutipan itu sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.